Baik, untuk segmen kali ini saya ingin membawa anda merasakan pula kemeriahan di Rainforest World Music Festival RWMF 2022 yang berlangsung secara hybrid bermula hari ini hingga Ahad. Ya benar, ia turut diadakan secara dalam talian kerana ia disifatkan praktikal sebagai salah satu anjakan paradigma. Selain mengangkat festival itu ke peringkat seterusnya selepas ia dibatalkan tahun lepas susulan ancaman COVID-19. Dan kalau anda ingin tahu, RWMF ini akan menampilkan penghibur dari seluruh dunia dengan persembahan muzik tradisional dari negara masing-masing. Sekaligus ia pastinya dapat merancakkan sektor pelancongan di negara kita, khususnya di Sarawak. Dan dengan penganjuran seperti RWMF ini juga, jumlah pelancong ke Sarawak dijangka meningkat mendadak sehingga 500% pada tahun ini berbanding 2 tahun yang lepas. Dan menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ramalan ini adalah berdasarkan trend kemasukan ke Sarawak sejak pintu sempadan dibuka pada tahun lepas. Dan untuk segmen ini, Niki Senyambar, wartawan Astro Awani yang kini berada di Kuching akan kongsikan kepada kita di sebalik kemeriahan sempena penganjuran RWMF ini, bagaimana agaknya pemulihan dalam sektor pelancongan di negeri itu. Silakan Niki. Terima kasih rakan tugas di Bukit Jalil, Faris Daniel. Saya masih lagi berada di Kuching, Sarawak, di Gunung Santubong ini, di mana saya sebenarnya sepatutnya membawa anda penonton bersia-sia di Kampung Budaya Sarawak, SCV, Sarawak Cultural Village, untuk menunjukkan anda kemeriahan hari pertama Rainforest World Music Festival RWMF 2022. Tetapi kalau anda dapat lihat di belakang saya ini, sebenarnya sekarang ini hujan lebat. Jadi itu membuatkan saya dan juga jurukamera Sujentiran atau perangkap di Damai Beach Resort ini yang merupakan menempatkan pusat media untuk semua kami di sini. Tapi apabila saya melihat di sini dalam tinjauan saya di bahagian hotel, saya melihat ramai pengunjung yang tak henti-henti tiba sebenarnya, yang terdiri daripada pelancong antarabangsa, juga ada juga artis budaya yang baru tiba tadi di Damai Beach Resort ini. Dan saya terfikir satu perkara, mungkin saya boleh buat angle mengenai impak Rainforest ini kepada sektor perhotelan di sempena dengan Rainforest World Music Festival ini. Kalau kita lihat Rainforest World Music Festival ini di sebelah sejak bukanya pintu pada pukul 10 pagi tadi, para peniaga, mereka yang terlibat dalam bengkel teruja untuk melihat kemeriahan tetamu pengunjung antarabangsa datang masuk ke kampung budaya. Dan kita melihat ia memberi impak yang sangat tinggi buat sektor pelancongan dan juga sektor perhotelan. Dan saya bawakan kepada anda pada jam ini tetamu istimewa kita, iaitu merupakan pengurus besar Damai Beach Resort, untuk menceritakan sendiri bagaimana sambutannya di bahagian perhotelan sendiri, iaitu Muhammad Fadil Abdullah. Terima kasih kerana menyertai kita pada jam ini dalam segmen cerita. Okey, mungkin boleh ceritakan, kongsikan kepada penonton Astro Awani bagaimana pihak hotel sebenarnya menerima kunjungan pelancong dari luar negara yang secara tiba-tiba datang pada hari ini, pada hari pertama RWMF. It's actually not such a big issue, because whether it's RWMF or other guests, we treat them as normal, and we welcome them like how we always welcome the other guests as well. Except that this is my first Rainforest festival. We just have to do the necessary and provide them with the rooms that we have. And in total, when this was launched, my department heads and myself, we organized a strategy so that no complications would actually come towards the resort or anybody who is attending the festival. Yeah. Okey, sejak bila hotel ni sebenarnya sudah mula penuh dengan pengunjung? Kerana sebelum kedatangan saya ke Kuching, Sarawak, sebenarnya kami cuba untuk melakukan booking ataupun survey hotel di sekitar Kuching ini, kebanyakannya penuh. Dan bagi Damai Resort sendiri, Damai Beach Resort yang berdekatan dengan kampung budaya, semestinya hotel ini menjadi pilihan pengunjung di sini. Dan sejak bila sebenarnya ianya penuh dalam sistem booking pihak Damai Beach Resort? 2 bulan lepas. Unfortunately, Sarawak has got, Kuching is also hosting the PBB convention, right, this weekend. So that's why you couldn't get any rooms. It was hard for you to get any rooms. But we were fully booked for this weekend 2 months ago.
Yeah. Cabaran pandemiknya pula bagaimana kalau kita lihat daripada sejak pandemik 2 tahun lalu yang bermula sejak 2 tahun lalu pastinya memberi perbezaan yang sangat ketara dengan endemik yang bermula sejak April ini. Jadi mungkin boleh ceritakan dari perkara itu bagaimana pihak Damai Beach Resort sebenarnya bersedia untuk menerima kunjungan tetamu. Like I mentioned in part one, right? Yeah, we went through the pandemic phase and then now the endemic. We just took it as normal as possible. During the pandemic, we did not have an influx of guests coming in. So what we did was we just had to do the necessary by upkeeping the resort. So with any, there's a friend of mine who's actually disturbing. With any, where was I? The challenge, right? So when endemic came in, we were all ready for everybody with souped up rooms, clean rooms, and all these things. Not to say our rooms were dirty before, but the maintenance side of it, everything was looked into for this festival. In fact, But as you mentioned earlier, all local staff involved. all locals. Damai Beach Resort is a fully 100% Sarawak staff force. Kita melihat pada jarak hotel ni yang dekat dengan kampung budaya, pastinya pihak Damai Beach Resort ini juga ada melakukan kerjasama kerana merupakan RWNF, Rainforest World Music Festival ini merupakan acara tahunan di Bumi Kenyalang ini, dan bagi Muhammad Fadil sendiri katanya ini merupakan pengalaman pertama berdepan dengan situasi sebegini yang mana ramai tetamu yang kunjung tiba di hotel ini untuk menginap di sini. Kita ingin melihat kepada masa hadapan bagaimana apa kerjasama antara pihak Damai Beach Resort ini dan juga Kampung Budaya mungkin boleh dikongsikan buat penonton. Kampung Budaya is our sister company under one roof of SCDC. So whenever they have a function or whenever we have a function, we will help out one another. There's no two ways about it. We're just sisters and we're there to help out each other, not only for the business aspect but also for the tourism industry. Selain daripada itu, kita melihat pada inovasi digital sekarang ini di Sarawak ada Sarawak Pay dan cubaan untuk membudayakan sistem yang mana tanpa tunai. Di sini pula bagaimana di Damai Beach Resort? We've got Sarawak Pay as well. In fact, we've accepted. We're in the transformation of no cash. Right, no cash to receive, no cash, but everything is to go online, digital. Even our check-in system, I'm converting it into online, and there's also one aspect that we're trying to go 100% paperless, so no paper. Everything will be digital. From your check-in time, you just sign on the tablet, and that's it. Baik, itu pandangan yang dikongsikan oleh Muhammad Fadil Abdullah, itu merupakan pengurus besar Damai Beach Resort. Kalau saya nak recap semula apa yang berlaku sejak pagi tadi, saya dan juru kamera Sujentiran berada di Kampung Budaya. Kami bersia-sia sebenarnya melihat bagaimana aktiviti di sebelah siang jika semalam kami mengikuti persiapan bagi Rainforest World Music Festival. Di sebelah pagi ini tadi kami bersia melihat bagaimana keadaan bengkel yang dia adakan. Kami juga ada wartawan Fadilah yang telah pun berada di Kampung Budaya sebenarnya lebih awal daripada saya untuk mengikuti acara-acara budaya yang digariskan ataupun disediakan buat pengunjung di sebelah pagi dan juga petang. Dan pada malam ini saya, kalau tak hujan, saya akan berlari pantas ke Kampung Budaya untuk mengikuti bengkel yang masih tersisa pada jam akhir-akhir ini sebelum konsert malam utama pada malam ini bermula. Dan kalau saya nak kongsikan, habis. Niki, kita ada lebih kurang 2 minit lagi sebenarnya, Niki. Kita masih ada lagi 2 minit, berbaki 2 minit. Tak apa, Niki, kita boleh teruskan. Tapi tak apa, mungkin itu saja mungkin perkongsian yang boleh dikongsikan oleh Niki Sen untuk cerita petang ini. Mungkin Niki Sen akan terus membawakan laporan lanjut dalam Awani 7.45 malam nanti. Teruskan bersama dengan Niki Sen Nyambar yang akan berkongsikan kemeriahan. Sebenarnya saya ingin mendapatkan kemeriahan sebenarnya daripada Niki, tapi disebabkan hujan lebat bukan saja di Lembah Kelang tapi di Kuching Sarawak juga sekarang tengah hujan lebat katanya. Dan disebabkan itu Niki Sen tak boleh membawa kita bersiar-siar. Katanya banyak sebenarnya tarikan yang ada di sana, ada seperti banyak saja makanan yang dihidangkan di bazar RWMF dan juga ada banyak lagi pameran-pameran yang mungkin seperti bengkel untuk mungkin orang-orang luar untuk mempelajari bagaimana seni-seni budaya dan juga yang ada
di negeri Sarawak itu sendiri. Itu perkongsian daripada Niki Senyambar, wartawan Astro Awani untuk cerita petang ini. Saya kira itu saja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.